Jadi Nabi bersabda, "Idza habat ummati an taqulu lidh-dhalim ya zalim faqad tuwaddi'a minha." Kiranya umatku takut berkata kepada zalim, "Hai zalim," maka terlepaslah amanat itu daripada tangannya, yakni telah hilanglah, lenyaplah kebaikan umat itu dan dekatlah masa kehancuran. Maksudnya ketika sampai satu zaman yang mana berlaku banyak orang-orang yang zalim, tapi umat takut untuk bercakap, takut untuk menegur orang yang zalim itu, dibiarkan saja. Mau tegur takut, mau dakwah takut, maka kebaikan umat itu telah hilang daripada umat tersebut, dan waktu itu makin dekatlah kehancuran daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi segala alasan-alasan yang tidak logik, yang tidak mempunyai sebarang keuzuran, yang untuk meninggalkan kerja dakwah ini tidak akan diterima oleh Allah. Tidak sesekali akan diterima oleh Allah. Jadi alasan tidak ada ilmu, alasan sibuk, alasan buat itu buat ini sehingga melalaikan kita daripada kerja dakwah tidak akan diterima oleh Allah. Selagi mana tidak ada alasan-alasan yang logik. Ketika Nabi wafat, pada ketika itu ada jemaah yang telah dihantar oleh Nabi. Yang sebelum Nabi wafat, jemaah itu telah dihantar oleh Nabi SAW. Jadi ketika Nabi wafat, ada beberapa orang sahabat mengatakan, tunggulah Nabi diuruskan jenazahnya, ditanam, barulah maknanya jemaah itu baru dikeluarkan. Maknanya kita tangguhkan dulu pengeluaran jemaah tersebut. Kan Nabi hantar jemaah ke Yaman, ke sana, ke sini. Dia kata ada beberapa orang sahabat bagi cadangan, jangan dulu hantar, kita tangguhkan dulu penghantaran itu. Sayyidina Abu Bakar kata, siapa yang sanggup untuk untuk memberhentikan pesanan Nabi sewaktu Nabi masih hidup? Siapa yang sanggup untuk lawan cakap Nabi, untuk menghantar jemaah ketika Nabi masih hidup? Tapi ada sahabat yang terpaksa push juga, yang mengatakan jemaah memang perlu untuk ditangguhkan terlebih dahulu untuk menghormati jenazah Nabi. Keputusan dibuat 3 hari jemaah, pengeluaran jemaah dihentikan untuk menghormati jenazah Nabi 3 hari. Dalam masa 3 hari ini berlaku macam-macam kerosakan. Dalam masa 3 hari ini, kerana jemaah dakwah tidak dihantar, berlaku macam-macam kerosakan. Yang pertama sekali, muncul golongan yang enggan membayar zakat. Nampak tidak? Yang kedua apa? Muncul golongan nabi palsu. Muncul golongan nabi palsu. Dan yang ketiga, muncul golongan orang-orang yang murtad, kembali kepada agama nenek moyang mereka selepas kewafatan Nabi. 3 hari sahaja jemaah itu ditangguhkan pengeluarannya oleh orang-orang yang hidup pada zaman itu, maka berlaku 3 kerosakan yang besar. Muncul golongan orang yang enggan bayar zakat, muncul nabi palsu, muncul juga orang-orang yang murtad yang keluar daripada agama. 3 hari saja. Maka sebab itu dakwah ini dia tidak boleh berhenti, dia kena berterusan. Air yang tidak mengalir, apa akan berlaku? Air itu akan busuk. Air kalau tidak mengalir, najis jatuh, dia akan membusuk, dia akan jadi najis. Tapi kalau air yang mengalir, jatuhlah najis apapun, air tetap akan bersih. Sebab apa? Dia mengalir. Macam itulah kita, umat ini umat yang sepatutnya bergerak, kena menyampaikan dakwah. Ada yang pergi majlis ilmu, ada yang pergi solat, dia kena sentiasa bergerak untuk menyampaikan kebaikan. Kalau umat ini duduk di situ saja, tidak berganjat daripada kampung dia, tidak mau menyampaikan agama, maka umat itu menjadi umat yang busuk. Seperti mana air tadi menjadi air yang busuk karena bertakung dan tidak mengalir. Jadi kita kena jadi air yang mengalir. Jangan pula kita kata, tak apalah Ustaz, ada juga kawanku sudah mengalir, biarlah saya bertakung di sini. Tak boleh juga. Kita yang kena mulakan sebagai air yang